Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Sekali lagi Dewan Kecoh ya berkaitan dengan GST dengan SST yang dibawakan oleh ahli parlimen Pendang, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya apabila saya mendengar dan melihat perbahasan beliau ini, mereka hanya menggunakan angka itu sahaja di dalam membuat perbandingan. Kononnya GST rendah 6%. Sedangkan SST katanya ada 8% ya, sedangkan dia tidak huraikan secara detail bahwa dalam SST itu ada dua jenis cukai. Yang pertamanya sales dan yang kedua adalah service. Jadi yang dikenakan tambahan 2% itu adalah beberapa item di dalam perkhidmatan ataupun servis. Jadi maksudnya bukan semua naik ditambahkan 2% menjadi 8%. Jadi kalau mereka menggambarkan kononnya 6% ini lebih kecil ketimbang dengan 8%, itu adalah satu kenyataan yang mengelirukan sahabat-sahabat semua. Dan apabila ditanya oleh Kampar, jawapan itu beliau cuba memutarbalikkan pusing sana pusing sini, akhirnya tidak ada jawapan yang jelas. Cuma tujuan mereka bagi pandangan saya adalah untuk membina persepsi, menanamkan bahwa 6% itu lebih kecil ketimbang dengan 8%. Tapi betapa dangkal, betapa tidak bertanggung jawabnya mereka membuat kenyataan seperti ini. Saya masih ingat GST. Kalau GST kita kira dalam satu hari kalau kita bekerja, sarapan pagi kita makan di kedai, kita kena GST ya 6%. Lepas itu tengah hari kita makan lagi, minum lagi, beli barang sedikit, kita kena GST. Malam sebelum balik kerja kita beli barang rumah, kita kena GST. Berapa kali kita kena GST? 3 kali sahabat-sahabat semua. 6 maksudnya jadi 18% keseluruhan yang saya bayar ya ketika GST dilaksanakan. SST dia pun berbeza. Adakah kita hari-hari menginap pergi hotel mewah? Adakah kita hari-hari menginap ataupun bermain golf atau sebagainya? Tidak, sahabat semua. Jadi ini satu sebenarnya pengertian yang disalah anggap ataupun disalah erti. Bagi saya ini pandangan saya disalah erti oleh ahli parlimen PAS ini, menunjukkan betapa dangkalnya ataupun memang sengaja mereka untuk mengelirukan rakyat. Jadi mari kita dengar apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Pendang daripada parti PAS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Saya merujuk kepada B11, iaitu Perkhidmatan Am Pembendaharaan. Saya ingin mendapat penjelasan mengenai peruntukan tambahan berjumlah 14.486 bilion bagi menampung bayaran antara subsidi petroleum, subsidi bil elektrik serta bayaran bantuan khas kewangan dan bayaran bantuan khas kewangan Aidilfitri bagi penjawat awam dan pesara kerajaan termasuk veteran, pencen dan tidak berpencen. Apakah implikasi rasionalisasi subsidi terhadap perbelanjaan domestik dan kuasa beli pengguna? Seterusnya saya nak membangkitkan perkara yang menyentuh penyelarasan subsidi ini mampu membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat tanpa menjejaskan kehidupan rakyat di sebalik tekanan kos sara hidup yang meruncing ketidaktentuan ekonomi global buat masa ini, mengambil kira unjuran prospek peningkatan inflasi pada 2024 ini. Ini penting kerana proses pelarasan rasionalisasi subsidi menyebabkan kenaikan harga barangan serta ketidakketentuan harga bahan mentah yang berpotensi meningkatkan semula perbelanjaan bagi menampung keperluan subsidi. Selain itu, saya ingin mendapat penjelasan kesan cukai berganda AST terhadap perbelanjaan isi rumah akibat faktor cukai yang tetap mempengaruhi kos pengeluaran dan harga runcit yang meskipun kerajaan memutuskan untuk memperluaskan pengecualian AST bagi sektor logistik seperti mana yang dibangkitkan sebelum ini. Apakah langkah khusus yang diambil untuk meningkatkan perbelanjaan domestik dan kuasa beli pengguna dan kesan inflasi yang diimport, terutama harga barangan yang diimport termasuk bahan-bahan makanan akibat kejatuhan nilai ringgit? AST dengan GST satu tax, satu cukai yang dikenakan agak berbeza kerana GST dikenakan di peringkat awal pengeluaran barangan daripada peringkat pengedar utama, sehinggalah sampai ke pembeli end user atau pengguna, maka di situ dikenakan GST 6%. Sekiranya harga barangan 10% bila dibeli barangan di sebuah retail, di sebuah kedai runcit dengan harga RM10, 6%.
jadi RM10.66. RM10.60. Jadi 60 sen ini adalah end user yang bayar. Jadi kita tahu kerajaan mudah untuk mengawal harga barangan. Tetapi kalau AST yang dikenal di peringkat awal, GST di peringkat ujung, di peringkat end user dikenakan tax. Tetapi AST dikenakan di peringkat awalan. Jadi kerajaan susah untuk nak mengawal harga barang yang mana proses ini berlaku di beberapa peringkat. So distributor, peniaga, pengedar dan juga peruncit sehinggalah kepada pengguna. Pengguna inilah menanggung semua kos harga barangan yang dikenakan. Jadi saya minta bagaimana kaedah kerajaan nak mengawal harga barangan bila AST dikenakan di peringkat awal, di ujung sana semua proses, semua peringkat dibayar oleh consumer ataupun pengguna. Jadi ini yang kita tengok, harga barang sangat tinggi sekarang. Penjelasan sikit, Pendang. Berkenaan SST dengan GST ini, kerajaan masa diperbuahkan dulu mereka menentang GST kerana katanya 6%. Hari ini SST menjadi 8%. Kenapa begitu? Amanah lebih baik 6 atau 8? Terima kasih. Itu yang saya katakan. Kerajaan ini melong untuk nak membantu rakyat. Tiba-tiba daripada 6% dinaik kepada 8%, semua lunggukkan. Liability kerajaan dipindah kepada rakyat untuk bayar. Mana ada kerajaan nak membela rakyat kalau macam tu? Cakap lain, buat lain. Ini. Jadi, tapi baguslah kali ini kita tengok Menteri Kewangan penuh duduk dalam Dewan. Tak macam dulu. Sebab tak ada. Minta sikit. Ya, sila. Pendang, kita tak boleh bandingkan SST 8% dengan GST 6% kerana GST 6% tu untuk keseluruhan service tax. Jadi jumlah yang dikutip adalah lebih you banyak. bukan menteri nak boleh banding tu. Lagi satu, teori ekonomi you pun dah betul. Tak apa, Pendang. Setiap ekonomi kena ada perbandingan. Pendang, saya setuju. Teori ekonomi kena ada bandingan. You cakap tu, Ya. what is your background? Saya accountant, okey? Saya accountant, GST accountant. Pendang, saya setuju Dia accountant lah, accountant. Pendangan Pendang. Okey, bahawa GST tu memang lebih telus. Pendang apa? Memang Pendang. lebih telus. Belagak betul lah Pendang ni. Pendang, saya nak tanya sikit saja. Belagak betul ni Pendang ni. Okey, cepat. Puan. Yang berhormat yang tidak diberi. Yang berhormat. Hulu Langat, duduk. Yang berhormat Hulu Langat, duduk. Malam Yang berhormat, duduk. Yang berhormat. tutup saya punya mic ni. Mic saya ni kena tutup speaker. Maka ubah kira. Komplain sikit. Hulu Langat, amaran pertama. Yang berhormat, peraturan 37 itu jelas. Are you trying not to recognize it? Kalau kata yang ni, yang berhormat Pendang dah benarkan Kampar bercakap, yang lain tu janganlah masuk campur. Baik, Kampar. Ya, saya nak tambah sikit saja. Pendang, jika Pendang benar-benar nak sokong GST, saya nak tanya, apakah pendirian rasmi Perikatan Nasional? Jika kerajaan hari ini laksanakan GST, adakah Perikatan Nasional akan sokong 100% tak akan buat fitnah-fitnah? Adakah ini pendirian rasmi Perikatan Nasional? Kalau kita semua boleh setuju, saya rasa boleh. Kita boleh buat GST. Tapi janganlah lepas kita buat, you fitnah cakap kita nak naikkan harga itu. Boleh tak? Adakah ini pendirian rasmi Perikatan Nasional? Jawab. Okey, terima kasih. Speaker, terima kasih. Dan Kampar. gulung. Saya nak terus 36.6. Dia kata kita buat fitnah. Saya bercakap kaedah, metodologi. How to compare between AST dengan GST. AST telah berjalan sekarang daripada 6% ke 8%. GST pun telah berlaku 6% dulu. Yang itu berhormat, perbandingan, gulung. comparison. Jadi dia kata saya buat fitnah. Kalau benda tak berlaku lagi, mungkin ada lah reason dia nak kata dia saya buat fitnah. Dia sebut perkataan fitnah tadi. Pendang, tengok ada track 36. record. Dulu Perikatan Nasional yang bawa Yang low value berhormat, goods tax. Kampar. Tapi sekarang tolak. Yang berhormat Kampar. Ni kalau tak ada ni yang saya jawab ni, saya cakap ni spesifik. Saat benar. 6% ke Yang berhormat 8% Pendang. confirm. Yang berhormat Pendang, saat ni, saya ingin mengingatkan Yang berhormat Kampar, amaran saya dah 2 kali. Saya ingat, saya catat dalam rekod saya. Jangan bagi yang kali ketiga. Kali ketiga saya tidak ada maaf. Ya? So please. Alright, Yang berhormat Pendang, 1 minute, gulung, stop. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Jadi kita nak sebutlah, bila kita sebut tu kita nak tanya kaedah metodologi ataupun bagaimana nak mengawal harga barangan dalam AST daripada 6% daripada 6% ke 8%. Itu yang kita minta. GST memang dah confirm boleh mengawal harga barang. Itu comparison ataupun perbandingan yang saya gunakan
untuk antara AST dengan GST. Jadi kita nak tahulah apa kaedah mengawal harga barang yang 30 sekarang saat. meningkat. Tidak 30 saat. terkawal di pasaran sekarang. Terima kasih. Ini ada lagi 23 minit. 23 saat. Jadi itu yang saya sebut. Jadi ni pasal apa bangkit ni saya tak bagi. You duduklah, please sit down. Saya nak minta izin dengan speaker. Dah, Tak cakap saya dengan tak awak bagi. pun. Saya nak minta petua dengan speaker. Jadi oleh sebab itu kita tengok, Duduk kejap. oleh kita tengok keadaan ini, sekarang ni rakyat sedang menanggung segala apa ni, Saya akan tutup segala mic. kepeningkatan harga barang dalam pasaran yang sangat terdesak. Rakyat tanggung, rakyat susah bawah ni. Kita tak apa, tiap-tiap bulan cukup ada duit. Walaupun pemagang, walaupun kerjaan. Macam Ulu Langat, dia lagi lah. Tak ada masalah apa. Dia tak kena belanja apa, kawasan dia Masa semua. dah cukup. Duduk. Tu fitnah tu. Anak pun tak ada. Duduk. apa pun Tu tak ada. fitnah tu. Duduk. Kalau buat fitnah, tu fitnah. Pendang kerja fitnah je jadi masalah. Bulan Baik. puasa pun fitnah. Ya Speaker, Muhammad. saya nak minta petua speaker. Ya Muhammad. Saya nak minta petua daripada speaker. Ya, Okey. Ya Muhammad. Ya, saya nak minta petua. Bagi saya bercakap dulu. Hiburan bulan puasa. Bukan Bagi saya hiburan, bercakap dulu. saya nak minta petua. Ya Muhammad. Duduk. Ya Muhammad. Duduk. Ya Muhammad. Duduk. Amaran kedua. Duduk. Ya Muhammad. Yang boleh mengarah dalam ni saya. Jadi dengarlah. Yang Muhammad ni saya bercakap bahasa Melayu kan macam bercakap orang asli kan ha? Satu orang tak guna. Alright guys, anda boleh dengar sahabat-sahabat semua boleh dengar perbahasan yang baru saja selesai tadi daripada Alim Parlimen Pendang. So, kalau kita nilai perbahasan beliau ini, tidak ada satu pun sebenarnya poin yang menjurus ataupun penjelasan ya berkaitan dengan SST dengan GST. Apa yang beliau katakan itu adalah kata-kata orang kampung. Ya, saya boleh katakan sebagai orang kampung ataupun orang yang tidak berpendidikan, yang tidak memahami. Dia mendengar orang cakap, lepas tu dia pun kongsikan apa yang dia dengar. Sebegitu rupalah yang dikatakan oleh MP Pendang ini. Mengatakan 6%, 8%, dia cuma membandingkan kononnya kaedah itu. Kaedahnya apa yang dinyatakan itu adalah 6% itu lebih tinggi, lebih rendah ketimbang dengan 8%. Sedangkan hakikatnya sahabat semua, dia tidak bagi tahu secara detail macam yang saya katakan tadi. Untuk GST, kalau 5 kali kita berbelanja dalam satu hari, 5 kali itu jugalah kita akan kena GST. Ya, pergi masuk satu kali beli barang apa mungkin di supermarket, lepas tu kita kena GST. Masuk lagi sekali beli barang lagi sikit, kena GST. Kalau 5 kali masuk kita kena 6% kali 5 kita ada 30% terkumpul GST yang terpaksa kita bayar, sahabat-sahabat semua. Itu sebenarnya untuk GST ya, sebab kita mengalaminya sebelum ini. Jadi sebenarnya dia tidak bagi penjelasan secara detail ya. Dia tidak membuat satu dalam perbahasannya mengatakan detail tentang perbezaan atau kaedah yang beliau nyatakan. Lepas itu apabila ditanya apa pendirian Perikatan Nasional ataupun PAS sekiranya GST dilaksanakan, adakah mereka setuju 100% atau mereka hanya menggunakan isu GST atau SST ini untuk kepentingan politik, berpolitik semata-mata di dalam Dewan Rakyat ataupun di luar sana. Kita lihat sehingga akhirnya apa yang dia buat bercakap kosong, ting kosong, cakap itu, cakap ini, angkat tangan. Semua orang boleh angkat tangan. Saya pun boleh angkat tangan sekarang, sahabat-sahabat semua. Sambil saya bercakap, saya boleh angkat tangan. Tapi intipati apa yang dinyatakan dalam perbahasan MP Pendang ini amat-amat memalukan. Tidak ada satupun penjelasan yang diberikan berkaitan dengan SST dan juga GST. Perbandingan yang dia buat adalah 6% GST, 8% SST. Itu saja sahabat semua. Dia cuma mau mewujudkan persepsi untuk menanam. Kononnya 6% lebih rendah, 8% itu lebih tinggi. Itu yang dia buat sahabat-sahabat semua. Selain itu, saya pun tidak tahulah, tidak faham apa yang dia katakan. Mungkin adik saya tingkatan 1 pun boleh buat penjelasan yang lebih baik berkaitan GST dengan SST berbanding dengan apa yang dinyatakan oleh ahli Parlimen Pendang ini. Apa pandangan anda? Itu pandangan saya sahabat semua. Dan sedikit pengalaman saya semasa GST dahulu. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak pun kanggap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.